Oke, malam ini antara antara penting lah, sangat penting. Actually sangat-sangat penting. That's why I said kalau boleh ada 50 orang ni. Because the content, ilmu yang nak disampaikan ni teramat amat 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 penting. Dia kena hadir untuk belajar. Because inilah ilmu yang tuan-tuan perlukan untuk membesarkan network. Nak besarkan network tu, you need to know this skill. Kemahiran ini perlu dipelajari, perlu dipelajari untuk tuan-tuan amalkan. So how to pay? Ilmu nak bayar tu, kan? Itu penting sangat tu, kan? Tidak ada bayaran atau lambat bayarannya. Masa nak bayar tu ambil masa yang panjang. Your network will become too slow. Perkembangan tim tuan-tuan tu akan jadi terlalu lambat. Too slow. Okay. Everybody else dah laju dah, tuan-tuan masih di belakang. Jika tidak tahu cara nak membayar tu. Sedangkan syarikat ini dia dah sediakan pelbagai cara nak bayar. The company has done their part. Company sudah sediakan tu cara-cara, pelbagai cara nak buat bayaran tu. Okay? Jadi kita kena study, kita kena ada dia punya kemahiran untuk buat bayaran yang pantas, yang cepat. Okay? Supaya tim kita cepat berkembang. Jadi slow payment akan jadi slow progress. Okay? Jadi kita tidak mau kita punya tim, kita tidak mau tim kita menjadi slow. Okay? Jadi salah satu ilmu yang tuan-tuan kena pelajari ialah how to do the payment, how to make the payment faster. Jadi kita belajar pelbagai cara. Okay? Pelbagai cara. Okay. Payment method. Okay. Cara bayaran. Cara nak buat bayaran dalam Livegood. Apakah cara-cara itu? Now, cara yang pertama ialah debit card. Okay. Debit card. Sama ada Visa ke, Master ke, dua-dua boleh. Okay. Asalkan dia adalah debit card. Nah, kalau di Malaysia tu kan kita punya ATM card. Okay, biasanya ada dia punya debit card, ya, ada Visa dan Master di dalam ATM card kita tu kan. Biasanya gitulah. Nah, tapi kalau di Indonesia saya dapat tahu ada yang tidak ATM cardnya bukan debit card. ATM cardnya bukan debit card. Okay. Tapi kalau di Malaysia rata-rata kita punya ATM card ada dia punya Visa card. Jadi ATM card kita tu debit card juga. Okay, cumanya kalau kita nak guna debit card ni, tuan-tuan perlu dahulu dapat kelulusan daripada bank. Okay. Bila nak guna debit card kita ni, kena ada kelulusan. Jadi tuan-tuan kena call bank itu. Nombor bank itu ada di belakang tuan-tuan punya debit card. Di belakang tu. Okay, dia ada tulis sana tu customer service number. Jadi call nombor tu bagi tahu nak guna debit card untuk buat bayaran online. Okay, nak buat bayaran online ya boleh sebut juga Livegood lah, livegood.com. Beritahu saya nak buat bayaran ni, saya nak guna debit card ni untuk buat bayaran. Tolong lepaskan, tolong luluskan. Jangan block saya punya debit card. Okay. Saya nak buat
pembelian online di livegood.com, website tu livegood.com. Okay. Jadi itu kena minta kebenaran sekali sajalah, lepas tu tak payah lagi. Next time tuan-tuan nak guna tak perlu lagi, dia sekali saja. Okay. So bila tuan-tuan punya bank dah lulus, dah lepaskan tu, bermakna next time tak perlu lagi minta kebenaran, dah boleh guna dah. Okay. So first time saja bila tuan-tuan nak guna tu, pastikan inform dulu bank itu. Okay. Nombornya di belakang tuan-tuan punya kad. Kalau tuan-tuan tidak maklumkan, bila tuan-tuan masukkan tuan-tuan maklumat di dalam sistem kita, okay, dia akan ada error tu. Okay. Fail, tuan-tuan punya bayaran fail, gagal. Okay. Jadi jangan tunggu gagal. Jangan tunggu gagal. Jadi sebelum tuan-tuan buat tu, minta kebenaran dulu. Okay. Kalau tidak, mesti gagal tu. Mesti gagal. Tuan-tuan punya kad tidak boleh dipotong dia punya bayaran. Okay. So minta kebenaran dulu. Okay, ini cara pertama tuan-tuan. Itu cara pertama bagi mereka yang ada debit card. Gunalah debit card itu. Okay. Jadi kalau kita lihat begini, kalau ramai orang follow yang ini, kan senang tu. Everybody doing their job kan. Setiap orang buat kerja dia. Guna debit card, telefon dulu customer service, lepas tu guna debit card. Settle. Tak perlu guna orang lain, tak perlu guna upline, tak perlu guna siapa-siapa, sendiri saja buat. Sendiri buat. Okay. Tak perlu nak guna orang lain, kita sendiri yang buat. Bila kita daftar tu. Bila kita daftar jadi member, okay. Bila kita gunakan kita punya upline, penaja punya affiliate link, kita tekan, lepas tu ada borang. Isi borang tu, nanti borang tu akan minta kita punya maklumat debit card. Jadi isilah debit card tu. Kan? Tapi sebelum isi, saya beritahu, kena call dulu you punya debit card tu. Call the bank. Okay? Before you fill up the form. Before, bukan after. Before you fill up the form. Okay, call dulu. Dah ada kebenaran, barulah fill up the form. Kalau tidak, fail. Okay. So ini sebenarnya cara yang most people guna. Most people guna cara ini, debit card ni. Okay, tak perlu guna crypto, tak perlu guna upline, downline, tak perlu. You do yourself. Okay, isi borang. Dalam borang itu ada maklumat debit card. Now, di ruang tu tuan-tuan dia tak tulis debit card, di ruang tu dia tulis credit card. Dalam ruangan dalam borang tu dia tulis credit card. Jadi tuan-tuan isi debit card tuan-tuan tu. Okay, credit card, debit card dia samalah dari segi borang tu. Dalam borang tu sama. Debit card boleh, credit card pun boleh. Tapi guna ruang dalam credit card punya maklumat tu. Isi tuan-tuan punya debit card. Okay, so ini cara yang most people buat. Kalau dia buat sendiri-sendiri. Kalau dia buat sendiri-sendiri, inilah cara dia. Guna debit card. Okay. Sifu pun join Livegood ni guna cara ni. Jadi this is how I join. Kan sejarah Sifu lah. Kan bila Sifu buat Livegood ni pertama kali Sifu join, Sifu guna debit card. Tidak guna kripto, tidak. Sifu guna debit card Sifu. Okay. Sifu punya CIMB card tu. CIMB punya ATM card. Itulah yang Sifu guna. Berjaya. Berjaya. Okay. Dan ramai rakan-rakan pun buat begitu, tapi ramai rakan-rakan tak berjaya. Sebab apa? Dia tak call. Tidak berjaya kerana dia tidak call bank dia. Tidak berjaya lah. So bila Sifu kata, call dulu. Dia call, lepas call, baru okey. Okay.
Okey. Now cara kedua ialah dia punya adik lah. Adik dia apa? Credit card lah. Ya. Okey, cara kedua guna credit card. Debit card, kad kita ada duit. Okey, credit card, kad kita tak ada duit. Kad hutang. Credit card ni kad hutang. Hutang dulu, bayar kemudian. Itu credit card. Hutang dulu, bayar kemudian. Kalau debit card, kita memang ada duit dalam kita punya account. Nah, jadi kalau tuan-tuan ada credit card, guna credit card. Sama isi borang tu. Dalam borang tu dia minta kan debit card, credit card, isilah credit card. Dalam borang kita nak jadi ahli tu. Dia ada borang tu. Isilah di situ maklumat dia. Ini cara kedua, credit card tu. Nah, cara yang ketiga apa? Cara ketiga ialah cryptocurrency. Cryptocurrency. Debit card tak ada, credit card tak ada. Debit card tidak ada, credit card tidak ada. Jadi pilihan yang ketiga apa? Pilihan ketiga ialah cryptocurrency. Cryptocurrency. Jadi kita kena pandai menggunakan kripto. Kalau kita nak guna pilihan yang ketiga ini. Now, ini sangat penting. Kemahiran menggunakan cryptocurrency ini wajib. Saya ulang. Kemahiran menggunakan kripto ini wajib kepada setiap leader. Kepada setiap leader. Kalau tuan-tuan mau digelar leader, mestilah wajib belajar menggunakan kripto. Tidak boleh tuan-tuan dipanggil leader kalau tidak tahu cara menggunakan kripto. Dalam Live Good. Dalam syarikat lain tidak kisah, tapi dalam Live Good, if you want to be known as a leader, you must know how to use crypto sebagai payment gateway. Bukan nak jual beli crypto. I'm not asking you to buy and sell crypto about the exchange tu, tidak. Cikgu nak tuan-tuan belajar cara guna untuk bayar belian dalam Live Good. Yang itu, part itu, bagian itu, nak bayar tu menggunakan kripto. Bukan kita nak jual beli mata wang kripto, tidak. Jadi kalau tuan-tuan nak buatlah. But the story here is to pay using cryptocurrency for Live Good punya purpose. Untuk Live Good punya business. Sebab itu adalah salah satu pilihan dalam Live Good untuk buat bayaran. Ada cara itu dan cara itu sangat penting. Sebab ramai orang tak ada debit card, ramai orang tak ada credit card. That is the problem. The problem is ramai orang tidak ada debit card, ramai orang tidak ada credit card. So the solution is crypto. Nak selesaikan masalah orang tak ada debit card, credit card tu ialah crypto. That is the solution. So kita sebagai seorang leader, we must provide that solution. Itulah fungsi seorang leader kan. Kita kena boleh selesaikan masalah tim kita itu. We are solution provider. Kan? Sebagai leader kita tidak menambah masalah kan.
Bukan kita nak tambah masalah, we solve the problem. Kita selesaikan masalah tim kita tu. Jadi salah satu cara yang sangat penting ialah the knowledge on how to use crypto in paying, okay, in paying our langganan bulanan, langganan tahunan ke, nak beli produk ke, okay. So itu penting untuk kita mahir. Dan nak belajar kripto ni bukanlah susah sangat, tuan. It's not that difficult. Dan dia ada banyak panduan-panduan dia dalam YouTube. Dan tak ada siapa nak ajar aku. Pergi YouTube. YouTube always ready to teach you, kan. YouTube ada pandai tidur. YouTube tidak pandai tidur. Dia always up there. Pergi YouTube, belajarlah how to use crypto. Dalam bahasa Malaysia ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggeris ada, macam-macam bahasa. Bahasa India ada, bahasa Jepun ada, macam-macam bahasa ada. Jadi tuan-tuan tengok dalam YouTube. Cari bahasa apa yang tuan-tuan senang. Bahasa Melayu ke, bahasa Indonesia ke, bahasa Inggeris ke. Ada pelajaran-pelajaran di situ. Daripada pelbagai orang. Okay, jadi ilmu itu ada di situ. Tinggal tuan-tuan ambil je ilmu tu. Tinggal kita rajin tak rajin nak belajar saja, tuan-tuan. Kita rajin tak rajin saja nak belajar tu. The knowledge is there for you to learn. Okay? Tak payah susah-susah. Cari saja YouTube tu. Tengok di YouTube saja. Search saja dalam YouTube. Bukan Google, search saja dalam YouTube. Okay? Tuan-tuan nak belajar pasal kripto ni. So antara exchange yang popular, yang paling besar ialah Binance. Okay, yang digunakan oleh Sifu Ram tu. Ya, Ramlan dia guna Binance. Binance adalah exchange yang paling besar. Okay, the biggest exchange in the world dalam kripto ni ialah Binance. The most stabil lah. Yang paling kukuh, yang paling kuat ialah Binance. Okay. Now exchange yang lain antaranya ialah Huobi. Buat masa ini Sifu guna Huobi. Kalau Sifu guna yang ini. Okay. Binance juga Sifu ada. Sifu baru buka account di Binance. Jadi Sifu ada Huobi, ada Binance. Okay, buat masa ini karena Sifu dah biasa dengan Huobi, jadi Sifu guna Huobi saja. Yeah. Maybe in the later time Sifu mungkin akan beralih kepada Binance, mungkinlah. Yeah. Buat masa ini Sifu masih guna Huobi. Okay. Dia lebih kurang je, tuan-tuan. Dia punya cara tu di setiap exchange tu lebih kurang sama je, lebih kurang lah. Okay. Kalau tuan-tuan dah biasa dalam satu exchange, tuan-tuan boleh pick up cepat, okay? Boleh pick up cepat bila nak guna exchange yang lain tu, lebih kurang sama je. Okay, yang lain ialah Luno. Jadi di Malaysia ni memang di kerajaan kita suruh kita buat Luno lah, guna Luno lah. Guna Luno. Boleh saja, nak guna Luno ke, nak guna Huobi ke, nak guna Binance ke. It doesn't matter. Okay. But untuk rakan-rakan kita yang baru nak mula, terutama di Indonesia. Okay. Kalau belum pandai nak guna kripto, Sifu sarankan guna Binance. Okay, sebab ini yang paling stabil, kan. And the biggest exchange. Jadi gunalah Binance tu. Okay, gunalah Binance. Belajarlah, pergi YouTube, study how
to use that Binance. Macam mana nak install Binance? Macam mana nak install Binance itu dalam kita punya mobile phone? How to use it? Kalau sibuk guna PC. So dia ada version PC juga. Ya. Jadi bila sibuk guna hobi itu, sibuk guna PC. Tapi dia connected juga dengan kita punya mobile. Dia perlu guna dua-dua. Kalau kita guna PC pun perlu juga guna mobile tu. Tu. Okay. So jadi pertama yang tuan-tuan kena belajar pasal kripto ni, the first thing is ilmu tuan-tuan nak buka account. Account kripto itulah. Okay. Study that. Tengok di YouTube mana tu. Macam mana nak buka account kripto di Binance contohnya. Search lah dalam YouTube. How to open. Simple je kan. Simple je, download je lah. Okay. Tapi tengoklah dia pelajaran dia tu. Jadi pertama buka account. Jadi tuan-tuan sudah ada account. Dia kena verify tu. Dan account kita tu dia ada verification process ni. Kan. Ini challenge dia ni. Nak verify tuan-tuan punya diri itu. Engkau ni betul-betul wujud kah kan? Engkau punya information tu betul-betul tak? Engkau betul-betul orang kah? Manusia kah? Kan? Atau AI kah? Atau robot kah? Okay? So dia ada verification process. Jadi itu tuan-tuan kena lalui tu. Dia ada minta kita punya kad pengenalan ke atau driving license ke apa ke. Kena masukkan tu. Malumat-malumat tu. Dan tuan-tuan kena apa nama, ambil rakam dia kan kamera tu untuk recognition, nak recognize tuan-tuan punya muka tu kan. Okay. Jadi ada prosesnya itu. Tapi benda tu boleh dibuat, simple je tuan-tuan. Okay. Just follow the instruction. Follow arahan saja. Kan. Bila dah verified, then barulah tuan-tuan boleh guna account kripto tu. Kena verified. Okay. Dan itu tidak lama, mungkin dalam beberapa jam ke. Sekali je verification tu. Dah verified, bolehlah. So bila kita dah ada account tu, so bila kita nak mula tu, tuan-tuan kena deposit. Okay, tuan-tuan kena deposit tuan-tuan punya wang dalam account kripto itu. Okay, deposit your money to the account crypto. Okay, macam Zul Shafar. Zul Shafar tidak payah nak kirim wang ke Sifu di Malaysia. Zul Shafar guna saja deposit ke dalam kripto itu. Dalam kripto terus masuk ke kripto account. Okay. Jadi sangat senang, tidak payah nak kirim wang ke upline, tidak perlu. Okay. Jadi kita yang kontrol, sendiri kontrol. Okay, deposit ni macam mana nak deposit ke dalam account kripto kita? So ada pelbagai cara nak deposit. Okay. Ada pelbagai cara nak deposit. So antaranya ialah P2P. P2P ni dia peer to peer. Peer to peer itu adalah macam kita juga, antara orang yang ada account di situ. Okay, kita adalah member dalam exchange. Orang lain juga ada di situ kan, ada beribu orang di situ. So peer to peer mean antara kita lah. Antara orang-orang dalam exchange itulah. Okay, peer to peer. So bagaimana kita boleh deposit. Okay, kita boleh deposit kita punya account itu dengan berurusan dengan rakan-rakan di situ. Rakan-rakan di situ dalam exchange itu. Kalau kita guna Binance, bermakna kita nak berurusan dengan orang macam kita di dalam Binance tu. Sebab mereka boleh beli, boleh jual. Kan? Mereka boleh beli, boleh jual kripto itu.
we can buy and sell the crypto. Jadi bila kita nak deposit itu, bermakna kita nak beli, kripto orang lain. Orang lain punya kripto, dia ada kripto. Okay? Jadi kita nak beli kripto dia. Itulah deposit. Itu cara deposit menggunakan P2P, peer to peer. Kan katalah si Ahmad tu dia ada kripto. Dia ada kripto dia. Jadi aku nak beli kripto dia. Jadi aku akan guna sistem P2P itu, peer to peer itu. So dalam exchange itu ada benda tu, ada sistem tu untuk kita beli menggunakan P2P. Itu deposit dipanggil. Deposit untuk masukkan duit kita tu dalam account kita di Binance atau di exchange itu. Okay, jadi proses pertama ialah kita nak deposit. Bila kita dah ada account, kita nak deposit. Kita nak account kita ada duit lah. Kalau tak ada duit macam mana nak beli, macam mana nak bayar kita punya kita punya Livegood punya langganan bulanan ke tahunan ke, kan? Macam mana kita nak bayar tu kalau tak ada duit? Okay, jadi perlu ada duit dalam kita punya account kripto itu. Dan itu dipanggil proses deposit. Deposit. Nah, itu P2P. Cara lain ialah kalau kita nak deposit, cara lain macam mana? Menggunakan debit card. Okay. Cara lain ialah guna debit card. Jadi siapa ada debit card, tapi debit card yang setahu Sifu, macam kalau bank punya debit card tidak boleh. Tak tahu kalau ada siapa yang lebih tahu. Rasanya tidak boleh. Yang boleh ialah BigPay. Okay, di Malaysia ini, Singapura, Malaysia, tak tahu kalau Indonesia boleh dapatkan BigPay tu. BigPay ini tuan-tuan dia bukan bank. BigPay bukan bank. Dia adalah satu syarikat yang mengeluarkan debit card. Dia keluarkan debit card yang bernama BigPay. Okay. So BigPay ini banyak tujuan dia. Macam debit card lah. Banyaklah tujuan dia. Nak transfer duit guna BigPay boleh. Okay. Satu dunia boleh dia transfer duit tu guna BigPay ni. Dan salah satu cara untuk kita deposit kita punya account kripto itu boleh guna BigPay ni. Boleh guna BigPay. Okay, jadi dua cara. Jadi yang P2P tadi itu, cara kita deposit ialah kita bank in nanti, kita bank in ke account bank orang yang nak jual tu, kan? Kita bank in ke account bank orang yang nak jual dia punya kripto. Kita bank in kat dia lepas tu dia akan deposit. Dia akan deposit kita punya account itu dengan duit yang kita bayar pada dia itu. Okay. Itu cara dia. Jadi yang banyak orang deposit menggunakan P2P lah. Sebab dia senang, dia bank in ke account bank orang yang nak jual tu kan. Macam itulah nak tambah kita punya duit dalam kripto. Okay. So bila kita dah ada duit dalam kripto, kita dah bank in, orang tu dah masukkan duit dalam kita punya account. Macam ni kalau di Indonesia dalam sistem Binance tu, tuan-tuan bila nak guna P2P ini dia ada senarai nama. Dia keluar senarai nama. Kalau Indonesia lah. Kalau Malaysia lah. Orang-orang yang tuan-tuan boleh beli kriptonya itu. Jadi tuan-tuan bank in saja. Jadi kalau Indonesia, tuan-tuan bank in ke akaun Indonesia. Cari orang Indonesia, bank in ke akaun dia. Tidak payah cari orang Malaysia. Okay? Jadi Indonesia cari Indonesia. Orang-orang Indonesia yang jual dia punya kripto. Okay? Caranya tuan-tuan bank in saja ke rekeningnya. Ke rekeningnya. So ini Zul Shafar punya tim kena buat ni. This is how you nak go fast.
Okay? Kena guna teknik ini. This is the technique you have to do. Okay, jadi ada anak tu suruh anak buat benda ni. Okay? Suruh dia study how to do this. Now, bila kita dah ada duit dalam kita punya account, crypto. Okay, ini tidak perlu modal yang besar, tuan-tuan. Kalau kita nak deposit itu tidak perlu modal besar pun. Contohnya tuan-tuan nak deposit $100 je. Boleh. $100 je. Boleh tak aku deposit $100 saja dalam aku punya kripto? Boleh. $100 ni untuk 2 orang lah. Kan? Okay. Boleh. Tidak perlu amount yang besar. Okay. Kata ada 2 orang nak join. $100 lah. Beli $100 lah untuk masukkan dalam kita punya kripto tu. Okay. So, bila dah ada duit, so kita nak guna macam mana? So, bila kita ada duit, apa yang kita, bila nak guna tu, kita masuk ke dalam sistem Livegood. Sistem Livegood website-nya apa? Sistem Livegood website-nya apa? Soalan. Sistem Livegood website-nya apa? Anybody? Answer that question. www.livegoodagent.com. Okay, sistem Livegood bukan agent.com. Or just simply www.livegood.com. Okay. Livegood.com tu bukan agent. Agent itu untuk akademi. Yeah, sorry. Okay. So simple je tuan-tuan Livegood, nama company lah. Livegood.com. So inilah sistem kita. Jadi kita login lah. Tuan-tuan login. So ada butang login kat situ. Tekan butang login. Masukkan username. Masukkan password. Okay. Tuan-tuan masuk dalam sistem Livegood. So bila dah masuk dalam sistem Livegood. Okay. Tuan-tuan nak buat apa? Saya nak buat bayaran. Okay. Bayaran untuk apa? Bayaran untuk maintain. Contoh, saya nak buat maintain. Kan? $9.95 bulan ini. Bulan ini saya belum bayar lagi. Saya nak bayar ni guna kripto. Okay. Jadi bila tuan-tuan masuk dalam tuan-tuan punya sistem, dalam tuan-tuan punya sistem itu ada bahagian tuan-tuan punya membership. Okay, my membership itu. Di situ ada tu. My membership tu. Tekan butang tu, nanti keluar dalam tuan-tuan punya screen. Dia akan beritahu tu. Kalau tuan-tuan belum bayar, dia akan beritahu, you have not paid. Dia beritahu tu, message keluar tu. You have not paid your membership for this month. Dia beritahu. Okay. Jadi kalau belum bayar, dia akan keluar sana satu butang tu, tuan-tuan. Ada butang untuk tuan-tuan tekan. Okay. Pay membership. Kan? Macam lebih kurang je lah. Ada butang di situ. Tuan-tuan tekan tu, pay membership. Sebab tuan-tuan belum bayar. Dia beritahu. Kalau tuan-tuan sudah bayar, dia tak ada butang situ, tuan-tuan. Tidak ada butang. Kalau sudah bayar. Jadi apa yang keluar, dia keluar di situ bulan apa yang tuan-tuan sudah bayar tu. Nama bulan tu. Okay. Tak ada butang di situ tapi nama bulan ada. So ada tulisan situ December. Bermakna tuan-tuan sudah bayar bulan December. Ada keluar December ditulis itu. You have paid for the following month. Dia kata, you have paid for the following month. Di bawahnya tu December. Maksudnya tuan-tuan sudah bayar. Jadi tak perlu bayar lah. Sudah bayar. Kan? Sudah bayar. Jadi kalau belum bayar, tekan butang tu. Dia ada butang situ untuk tuan-tuan tekan. Tekan butang tu bermakna akan keluar screen.
akan keluar screen untuk tuan-tuan buat bayaran. Okay, jadi salah satu payment methodnya di situ ialah kripto. Okay, dalam screen tu pilihan nak bayar tu salah satunya ialah kripto. Debit card ada, credit card tu ada, kripto ada. Dan kalau tuan-tuan ada bonus, dia ada pilihan yang ketiga dipanggil credit wallet. Okay. Siapa yang ada bonus, ada satu lagi pilihan dipanggil credit wallet. Kalau tuan-tuan tidak ada bonus, butang ini tidak keluar. Tidak keluar. Tuan-tuan tak nampak butang tu. Sebab tuan-tuan tak ada credit wallet. Okay. Kalau ada duit situ, duit itu cukup, bermakna dia pilihan itu dia akan keluar. Tuan-tuan boleh tengok pilihan yang ketiga itu, credit wallet. Nah, itu kalau nak maintain. Okay, kalau nak maintain. Nah, macam mana kalau saya nak maintain advance? Okay, saya nak advance. Saya nak ke depan. Saya nak maintain next month lagi. Contoh, tuan-tuan nak maintain bulan Januari. Okay, sekarang ni Disember. Tapi saya nak maintain untuk Januari 2024. Boleh tak saya maintain sekarang untuk bulan depan? Saya bayar duluan lah. Saya bayar awal lah. Saya bayar advance. Okay. Jadi bulan depan saya tak bayar, saya bayar sekarang. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Anybody answer? Boleh. Boleh tuan-tuan ya. So macam mana tuan-tuan nak bayar tu? Caranya di mana tu? Macam mana aku nak bayar advance ni? Sebab dalam tuan-tuan punya My Membership, dalam My Membership tu tidak ada butang di situ. Tidak ada butang untuk bayar bulan depan. So how do I gonna do that? Macam mana aku nak buat tu? Okay. So jangan tengok di situlah. Jangan tengok di My Membership tu. Dalam My Membership tidak ada cara tuan-tuan buat di situ. Bukan di situ. Jadi di mana lah tu? Tuan-tuan pergi ke satu butang dipanggil My Earnings. Okay, ada butang My Earnings, tekan butang ni. Lepas tu tuan-tuan akan dapat screen. Okay. So antara butang dalam screen itu ialah credit wallet. Okay, ada butang credit wallet. Itu yang paling kanan tu, butang yang paling kanan. Jadi tekan butang credit wallet ni. Dan tuan-tuan tekan butang credit wallet ni, maka keluar screen. Ada screen yang tuan-tuan di situ. Okay, untuk tuan-tuan masukkan maklumat. Untuk nak bayar bulan depan punya tu boleh buat di situ. Boleh buat dalam screen ni boleh. Okay. Jadi tuan-tuan masukkan dia punya username. Maknanya kita nak buat diri kita boleh, nak buatkan orang lain pun boleh. Kita nak buatkan orang lain pun boleh. Okay. Tidak semestinya kita, orang lain kita nak buatkan boleh. Masukkan saja username dia di sini. Dah masuk username, tuan-tuan pilih bayar untuk apa. Bayar nak untuk apa ni? Kan? So dia ada pilihan nak bayar apa ni? So ada pilihan di situ. Okay. Produk plus membership. Okay, jadi pilih yang ni lah. Kita nak bayar membership bulan depan kan. Jadi pilih butang ini. Okay. Yang pilihan yang kedua ialah transfer. Transfer credit wallet. Transfer credit wallet tu. Okay. Antara member. So jangan pilih yang ni. Jangan pilih yang ini. Pilihan kedua ni kalau kita nak transfer antara member, maksudnya itu yang dipanggil nak cairkan duit. Okay, Sifu, saya nak cairkan duit. Saya ada bonus. Bonus saya $100.
Sifu boleh tak saya transfer pada Sifu bagi saya duit? Itulah fungsinya tu transfer. Transfer tu kita nak cairkan duit antara member. Contohnya Sifu, sebab Sifu banyak daftarkan orang. Jadi bila Sifu daftarkan orang, Sifu perlukan credit wallet. Okay? Jadi credit wallet itu kalau Sifu dah habis tak ada, jadi Sifu boleh beli tuan-tuan punya credit wallet untuk daftarkan orang. Okay? Jadi Sifu guna tu bila ada orang nak daftarkan orang, baru Sifu nak cari. Sifu tak simpan, ya. Sifu tak simpan credit wallet. Bila ada orang nak guna, jadi Sifu akan beritahu siapa ada credit wallet, bak mai sini saya nak beli untuk daftarkan orang. Itu. Okay. Jadi itu transfer, butang transfer. Yang kita nak buat ini bukan transfer, kita nak bayar membership sama ada diri kita atau orang lain. Okay. Jadi kalau bulan depan, inilah caranya. Ini caranya. Tidak boleh buat dalam My Membership tu. Tidak ada di situ. Tidak ada cara di situ. Caranya di sini. Di credit wallet itu. Okay. So, pilih yang ni. Lepas tu tuan-tuan masukkanlah. Dia ada pilihan nanti. Monthly maintenance. Monthly punya bayaran tu. Pilih yang itu. Monthly tu. Okay. Jangan pilih yang yearly. Kalau yearly setahun tu. Ya, ni setahun. Monthly itu bulan. Okay. Tu, simpelnya. Okay, sekarang ni ramai orang ada duit. Ramai orang ada bonus. Okay, sebab dia last Friday. Last Friday. Today lah. Bukan last Friday. Today. Today is Friday kan. So, today ni dah ada orang dapat bonus. Ramai orang dah ada bonus. Ada yang $50, ada yang $100 kan. Okay. So boleh guna tuan-tuan punya bonus itu untuk aktifkan tuan-tuan punya tim yang belum maintain. Kan ramai tim belum maintain kan. Engkau dah maintain belum? Belum. Bak mai sini bayar ke aku RM50. Bayar ke aku RM50, nanti aku yang tolong engkau aktifkan engkau punya membership tu yang bulanan tu. Aku yang aktifkan. Engkau bayar ke aku RM50 lah. Aku guna aku punya credit wallet. Macam itulah tuan-tuan. Okay. Tuan-tuan boleh berhubungan dengan tuan-tuan punya team. Bagi tahu. Aku tengok engkau punya bulan ini belum lagi bayar lah. Engkau belum bayar lagi lah. Kan bagi tahu dia. Ali, engkau aku tengok belum bayar lagi bulan ni. Bak main RM50. Bak main RM50. Aku tolong aktifkan engkau. Untuk bulan ni. Jadi tuan-tuan gunalah tuan-tuan punya credit wallet tu. Di sini dalam credit wallet tuan-tuan boleh aktifkan tuan-tuan punya team punya membership itu. Sama juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada credit wallet, tuan-tuan nak daftarkan orang. Nak daftarkan orang. Orang tu belum lagi buat pre-enrollee pun. Dia tak daftar lagi dalam pre-enrollee. Tidak apa, boleh buat. Tuan-tuan yang daftarkan dia. Okay? Di dalam screen sini. Di screen yang sama ni. Dalam credit wallet tu. So ada di situ tuan-tuan dia panggil create user. Create new user. New user lah tu. Orang yang belum daftar. Kita boleh daftar kat situ. Dalam screen ni. Tidak payah guna affiliate link. Tidak perlu guna affiliate link. Okay, ini cara kedua nak daftar ke orang ni. Cara pertama guna affiliate link. Cara kedua ialah di sini. Dalam screen ini. Tidak perlu pun guna affiliate link. Sebab dalam borang ni dia ada dipanggil sponsor. Sponsor username. Ada peta di sini. Okay, siapa penaja orang ini? Orang yang kita nak daftarkan ini siapa penaja dia? Dalam screen tu minta tu. Dia minta. Kalau tuan-tuan pilih yang create new user tu. Okay. Jadi tidak perlu pun guna affiliate link. Kan? Kalau tuan-tuan ada duit dalam credit wallet. Credit wallet. Jadi guna screen ni. Nak daftarkan orang baru. Tapi kalau dia sudah jadi pre-enrollee. Dia dah daftar Sifu. Kawan aku ni dah daftar dah. Tapi belum bayar.
Sudah daftar tapi belum bayar. So, bermakna dia pre-enrollee. Janganlah tuan-tuan guna create user pula. Jangan guna create user. Create user ni kalau belum daftar. Kalau sudah daftar tidak boleh guna create user. Tuan-tuan pilih yang existing user. Existing user ni maksudnya orang yang sudah daftar tapi belum bayar. Gunalah existing user tu kan. Okay, jadi di situ ada dia minta dia punya member ID. Ini siapa yang sudah daftar tu, dia mesti ada member ID dia. Walaupun dia belum bayar. Dia belum bayar. Tapi mesti ada dia punya member ID. Username belum ada. Username belum ada bagi mereka yang belum bayar. Okay. Jadi isilah bagian member ID tu. Jadi tuan-tuan kena tahu member ID dia. Macam mana nak tahu member ID? Kan? Aku tanya dia, dia pun tak tahu. Kan? Aku tanya dia, engkau punya member ID apa? Aku tak tahu. Dia pun tak tahu kan? Dia daftar tadi, dia dah daftar dekat kita punya affiliate link. Dia daftar dah. Kan? Lepas tu dia kata macam mana nak tengok member ID tu? Aku tak tahu. Okay. Pertama tuan-tuan nak tengok member ID ni, paling senang. Tapi dalam email pun mungkin ada. Saya pun tak perasan. Tapi mungkin ada dalam email. Okay. Tapi paling senang nak cari, senang saja. Tuan-tuan tanya dia, engkau punya penaja siapa? Siapa yang taja engkau? Engkau guna referral link, siapa punya referral link tu? Oh, si Kasim. Oh, si Kasim. Aku punya penaja si Kasim. Okey, engkau tanya si Kasim tu, kau tanya dia, penaja engkau tu, suruh dia masuk dalam sistem, tengok dalam sistem dia, suruh dia login. Lepas tu tengok di bawah satu button namanya My Referrals. Okay, ada butang di situ, tajuknya My Referrals. Tekan yang itu. Suruh dia tekan butang tu. So, bila dia tekan butang tu, akan keluar senarai nama. Senarai nama orang yang dia taja. Semua orang yang ditaja tersenarai di sini. Okay. Jadi termasuklah nama engkau. Kan? Sebab engkau downline dia kan. Jadi nama engkau mesti ada situ. Kalau engkau isi borang dalam affiliate link dia tu. Mesti ada nama engkau kat situ. Kalau tak ada, engkau tak isi lah. Jangan kau temberang pula kan. Okay. Kalau engkau betul-betul isi, mesti nama engkau mesti ada dalam dia punya laporan tu. My Referrals. Mesti ada nama engkau kat sini. Jadi suruh dia tengok nama engkau tu, tekan nama engkau. Kalau nama engkau, katalah engkau punya nama Ali Rich kan. Ali Osman. Jadi suruh dia cari engkau punya nama situ, tekan nama engkau. Dia tekan nama engkau tu akan keluar satu screen dipanggil My Information. My Information lebih kurang lah. Okay. So paling atas itu ialah engkau punya member ID. Ada member ID kat sini, paling atas. Bila dia tekan nama engkau tu. Macam itulah tuan-tuan. Nak tahu tuan-tuan punya member ID tu, tanya kepada penaja. Dia boleh tengok di sini. Okay? Itu. Dalam email mungkin ada juga, walau meskipun tak perasan. Alright, so itu caranya tuan-tuan. Okay, cara tuan-tuan nak daftarkan orang guna credit wallet. Kalau ada bonus. Jadi tengoklah tuan-tuan bonus tu. Bonus aku berapa dah? Oh, bonus aku ada $50. Oh, tuan-tuan boleh daftar orang dah. $50 punya bonus credit wallet yang ada dalam credit wallet. Dah boleh daftar satu orang ni. Satu member dah tu boleh daftar tu. Kalau ada 100, 2 orang. 150, 3 orang. Kita boleh daftar 3 orang. Okay, menggunakan credit wallet. Sama nak maintain pun boleh. Kita nak maintainkan orang,
guna credit wallet kalau ada credit wallet itu. Okay. Macam itulah. Now, antara teknik yang bagus, okay, antara teknik yang bagus untuk tuan-tuan menjadi seorang leader ialah menggunakan credit wallet ini, okay, untuk pendaftaran daftar ahli baru ke ahli lama, maintain ke, okay, nak beli produk ke, okay, nak beli produk ke, atau nak transfer ke antara member, gunakan ini. Okay. Caranya macam mana? Kita top up credit wallet. Credit wallet itu boleh di top up. Okay. Cara biasanya credit wallet ni ialah tempat masuk kita punya bonus. Bonus masuk sini. Okay. Itu cara biasanya. Tapi kalau tuan-tuan nak buat top up untuk masukkan duit dalam credit wallet, boleh. Okay, boleh. So ada dua cara. Pertama, tuan-tuan guna wire transfer. Terus bank in duit kepada syarikat punya bank. Okay, di Florida. So ini ada guna bank to bank. Okay, transfer, wire transfer kepada bank syarikat. Lepas tuan-tuan wire transfer tu, tuan-tuan ambil resitnya, tuan-tuan maklumkan kita punya company punya staff di email. Guna email. Okay, support livegood.com. Okay, support livegood.com. So ini email yang tuan-tuan kena guna untuk beritahu yang tuan-tuan dah transfer. Bagilah maklumat dia tu. Jadi syarikat akan tengok betul tak ada duit masuk. Kalau ada, dia akan top up tuan-tuan punya credit wallet. Okay, itu cara pertama. Cara kedua ialah menggunakan Bitcoin. Bitcoin ni kripto lah tuan-tuan. Okay. Bitcoin ni salah satu mata wang. Bitcoin adalah salah satu mata wang yang paling awal digunakan dalam dunia kripto ialah Bitcoin. Okay. Itu bapa segala kripto tu. Dia tu macam Adam tu kan. Okay, dia paling awal Bitcoin. So menggunakan Bitcoin saja tuan-tuan, sahaja. Tuan-tuan tidak boleh guna cara lain, tidak boleh guna kripto jenis yang lain, tidak boleh. Hanya Bitcoin saja. Dia ada banyak jenis kripto. Mata wang kripto ni ada banyak jenis. Okay. Tapi yang boleh digunakan untuk top up credit wallet hanyalah Bitcoin sahaja. Okay. Jadi tuan-tuan kalau sudah ada akaun kripto, tuan-tuan boleh beli mata wang kripto ni, boleh beli Bitcoin tu. Okay. Boleh tukar USDT ke, tuan-tuan ada USDT nak tukar pergi Bitcoin, boleh. Bitcoin tu BTC. Singkatannya BTC. Boleh. Dia boleh tukar-tukar wang, kan? Tukar-tukar wang kripto lah. Tapi bila tuan-tuan nak top up guna kripto, mata wangnya ialah Bitcoin. Jadi boleh tuan-tuan boleh transfer duit tu. Tuan-tuan boleh deposit lah. Tuan-tuan boleh deposit wang untuk top up tu. Tuan-tuan nak top up tu berapa? Kan berapa banyak tuan-tuan nak top up tu? So dalam Bitcoin tuan-tuan Jadi so ada nilai kan, Bitcoin tu ada nilai. Kata tuan-tuan nak top up $500. Nak top up $500 kan. Jadi $500 ni jadikan dia Bitcoin. So jadi bila jadi Bitcoin ni tuan-tuan transfer ataupun deposit kepada account Livegood. Livegood punya account dalam Bitcoin. Okay.
So ada address-nya itu. Syarikat punya account itu ada dia punya address. Okay, kalau kripto ni tuan-tuan, semua orang bila kita kata account tu dia ada address-nya, alamatnya. Sibugani ada, Sipuram ada, semua orang yang ada account tu ada address-nya. Jadi bila kita nak, address tu macam account number lah tuan-tuan. Macam account number, macam. Okay. So dipanggil address. Jadi address inilah yang tuan-tuan kena masukkan bila nak deposit duit Bitcoin ini ke dalam syarikat punya account. So bila dah deposit tu tuan-tuan ambil maklumatnya, tuan-tuan sama juga pergi ke email syarikat tu, tuan-tuan bagi tahu saya dah transfer duit Bitcoin sebanyak bla bla bla. Tolong top up saya punya account credit wallet saya. Saya punya credit wallet saya. Jadi tuan-tuan bagi tahu lah username apa, member ID apa. Jadi syarikat tengok ada, dia akan top up tuan-tuan punya credit wallet. Okay. Now this is good. Siapa boleh buat ni baguslah. Okay, siapa boleh buat ni? Ini paling bagus ni. Okay, ini paling bagus ni tuan. Top up credit wallet. This is the best. The best way kalau tuan-tuan nak laju. Kalau tuan-tuan punya team itu nak laju, speed, tuan-tuan kena banyak duit dalam credit wallet. Banyakkan duit kat sini. Ribu-ribu. Dan ribu-ribu dolar dalam credit wallet tu. Okey. Jadi ada 10 orang kah, 20 orang, 30 orang kah hari ini semua nak daftar. Mbak Mai sini. Siapa nak daftar? Mbak Mai sini. Saya guna saya punya credit wallet. Engkau bank in ke account aku. Bank in ke account aku. Berapa orang kau punya tim? 10. Mbak Mai. 10 orang. 10 orang 250 kalau kat Malaysia lah. Kali 10. 2,500. Bank in ke account aku 2,500. Aku guna credit wallet aku akan aktifkan mereka itu menggunakan credit wallet. Tak payah debit card, tak payah credit card, tak payah kripto, guna credit wallet. Tuan-tuan akan jadi seorang yang powerful, very very powerful kalau tuan-tuan banyak credit wallet. Okay. Caranya itulah. Okay. Dua cara tadi saya beritahu. Wire transfer atau guna Bitcoin punya crypto. Itu cara nak top up credit wallet. Sebelum. Okay. Bagi satu masa nanti bila kita dah jadi diamond. Bila jadi diamond itu dah hebat lah tuan-tuan Sebab apa kita punya credit wallet tu paling kurang pun ada berapa? $10,000 tu. Diamond tu. Kurang-kurang ada $10,000 every month kita punya bonus tu kan. Dalam credit wallet. Bermakna kita boleh guna credit wallet kita ni untuk daftarkan orang untuk buat macam-macam aktiviti lah. Transaksi. Jadi sebelum kita jadi diamond, bermakna kita kena top up lah. Kalau nak top up lah. Kita punya credit wallet. This is the best way. Okay. Jadi kena tahu juga kalau tidak mau guna wire transfer. Kalau tak mau guna wire transfer senang lah. Pergi bank lah. Pergi bank. Saya nak transfer duit ke syarikat Live Good di Florida. Beritahu bank. Tuan-tuan transfer lah. Ini cara pertama. Jadi cara kedua tuan-tuan kena ada account crypto. Sebab nak guna Bitcoin. Tuan-tuan kena beli Bitcoin tu. Kena deposit tuan-tuan punya account itu dengan Bitcoin. Jadi tuan-tuan ada Bitcoin. Bila dah ada Bitcoin barulah tuan-tuan boleh top up tuan-tuan punya credit wallet itu. Macam tu. Jadi kena tahu juga pasal kripto.
That's why I said setiap leader perlu tahu pasal kripto. Tahu guna. Tahu guna untuk buat bayaran. Okay. So this lesson is very important. Now, of course, this is apa yang Sifu ajar ini is a theory. This is a theory. You have to practice it, kan? Kena praktis apa yang Sifu bagi tahu ni dia tu teori. Tuan-tuan kena praktis. Starting tomorrow. Besok aku nak praktis lah. So tomorrow you have to do what? Pergi ke YouTube. Pergi YouTube. Kan, cari dulu. Macam mana nak buat account. Contoh our brother Zul Shafar. Together with your son, because your son is young person, so dia lebih senang nak belajar tu. Okay. Together with him, you learn this how to create account for Binance. Okay, guna Binance lah sebab Binance ni yang paling besar, paling kukuh. So how to create a crypto account in Binance? Tengok di YouTube, study dia. Okay, dia akan ajar tu macam mana nak buat. Simple je, dia download je kan. Tapi kena buat lah. Then you kena amalkan tu kan. Kena practice dia. Follow, buat. Sehingga tuan-tuan sudah ada account Binance. Okay. Next, apa lagi aku kena buat? You kena verify yourself. Verification of yourself. So ada ajaran dia di situ. Untuk tuan-tuan verify. Yang tuan-tuan ni betul-betul wujud kan. So dia kena upload tuan-tuan punya kad pengenalan lah. Atau KTP lah. Apa-apa yang diperlukan tu. Dah verified. Ini take time tuan-tuan. Maybe one day macam tu. So bila dia ada account, then belajar macam mana nak deposit. How to deposit our account. Jadi tuan-tuan belajar itu ada ajaran dia dalam YouTube. So caranya ialah P2P. Okay, di Indonesia tu lebih ramai daripada Malaysia. Di Indonesia lebih ramai orang Indonesia yang tahu pasal kripto ni daripada orang di Malaysia kan. Okay, jadi banyak tu ramai orang di Indonesia yang ada dia punya Binance ni yang dia nak jual dia punya kripto. Jadi tuan-tuan boleh beli di situ. Okay, orang-orang Indonesia bank in kat dia, nanti dia akan transfer dia punya kripto masuk ke account. So bila dia masuk, dia ada duit kat situ, barulah tuan-tuan guna itu untuk buat bayaran orang-orang kawan-kawan kita di Indonesia yang nak daftar. Okay? Siapa nak daftar? Jadi cepat. Bila ada kita punya duit dalam kripto, siapa datang? Kan siapa? Si Maria. Maria nak daftar. Mari sini duitnya. Duitnya Bu, duitnya mari sini. Bagi saya duitnya. Berapa rupiah? Bagi. Kan? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. 10 orang mari duitnya. Berikan ke saya. Jadi saya gunakan duit kripto saya untuk daftar ibu sekarang juga. Sekarang juga ibu-ibu jadi member. Tidak payah tunggu lama. Itulah caranya. Kan tak payah tunggu berhari-hari kan. Kalau kirim kat si Ibu kah, kirim kat si Muasyis kah, takes few days. Kan? So the simple way is using this thing. Okay? Using this. Jadi belajar macam mana nak guna Binance tu. Sebenarnya bukan susah, senang je. Senang je. Tapi kena amalkan. Dia benda yang senang tidak diamalkan jadi susah sebab tidak dipelajari, tidak diamalkan. So harap-harap tu, okay, tim Indonesia kita. Harap-harap boleh buat ini besok dah start, okay? Dah start buat supaya di sana nanti laju. Kalau tidak lambat dia punya proses. So what time now? 10:03. Okay, sebelum kita berhenti, Sibu tunjuk contoh, tapi ini lebih kurang lah tuan. Dia tidak sama tapi tidak jauh beza. Tidak jauh beza. Yang Sibu guna ialah exchange yang bernama Huobi.
Hobi ini adalah salah satu exchange. Okay. Salah satu exchange kripto lah. Jadi Sifu guna yang ini. Kalau si kita punya brother Ramlan tu dia guna Binance. Tapi Sifu juga ada Binance. Sifu buat masa ni sebab Sifu dah biasa guna hobi ni, Sifu guna hobi sajalah. Kan? Okay, ini hobi ni. STX. Itu hobi lah. Hobi exchange. Okay. Jadi skrinnya seperti ini. Jadi kalau Sifu nak deposit, Sifu tekan asset ni, kan? Dia ada sini kan deposit. Okay. Jadi Sifu tekan deposit ni. Jadi ada senarai nama-nama yang Sifu boleh pilih untuk Sifu contact mereka, untuk Sifu bank in ke account mereka. Nanti mereka akan bagi transfer lah, dia akan transfer duit tu dalam kripto tu ke account Sifu, account kripto Sifu ni. Okay. Ni butang yang satu lagi withdraw. Ini withdraw kalau Sifu nak bayar tu. Kalau Sifu nak bayar belian daftar orang tu yang $49.95. Sifu guna yang ni, butang withdraw ni. Okay. So dalam sini tuan-tuan tengok. Okay. Dia minta sini address. So address ini apa? Address nanti bila kita bayar guna kripto dalam sistem Liquid, okay, dia akan keluar itu address. Jadi address itu kita ambil address tu, copy saja, paste kat sini. Kita copy, paste di sini. Okay. Lepas tu kalau Sifu guna yang ni. Lepas tu di bawah ni jumlahnya berapa? Cumanya bila masukkan jumlahnya ini, tuan-tuan kena tambah $1. Jadi kalau 49 something, tuan-tuan jadikan dia 50. Tambah $1. Okay. Sebab itu $1 itu dia punya fee. Dia punya yuran. Okay. Guna exchange ini. Itulah yuran dia per transaksi. Simple je tuan, itulah saja. Kan, tekan butang withdraw ni. Kan, dalam beberapa, ialah dia adalah sikit-sikit kena tekan butang-butang tu kan. Tapi just ikut sajalah. Ikut saja. Dalam beberapa 1 minit macam tu siap dah. So that's how you do. Cepat kan? Okay, cepat bila kita ada kemahiran menggunakan kripto ini. Okay, so di mana tu kita dapat address tu? Contoh tuan-tuan dalam sistem kita ni, itu tadi sistem kripto. Jadi bila tuan-tuan nak buat bayaran tu, tuan-tuan masuk dalam kita punya sistem. Okey, tahniah tim Soim tim Soim. Tim Soim ialah tim siapa? Dalam sini ada Major Helmi. Okay, Major Helmi. Orang Melaka. Kan? Major Helmi punya tim di dalam tim ini. King Romeo punya tim di dalam tim ini. Siapa lagi? Sifu Ramlan punya tim dalam sini. Dalam sini. Itu, okay. So tim Sabah kan banyak dalam sini lah, tim Soim itu. Ini Julia punya tim, okay. Ini Pangeran Yaakob punya tim. Ini Rena punya tim. Okay. Ini Pak Taib punya tim. Pak Taib punya tim termasuklah Zul Shafar, Muassis. Dia dalam tim ini. Okay. So harap-harap tim ini boleh lawan tim yang atas-atas ni. Kan? Indonesia kena laju lah. Okay? Harap-harap selepas pandai guna kripto, tim Pak Taib ini boleh laju. Boleh kalahkan semua yang lain ni. Okay? Alright. So, tahniah kepada tim Soim. Okay? Number 1. Tapi beza satu je ni. Beza satu dengan Julia kan. Okay. So, di mana tadi? Tuan-tuan pergi ke? Bila tuan-tuan nak buat bayaran tu kan? Okay, bila nak buat bayaran bulanan tu kan,
Tapi Sifu dah bayar ni. Jadi ini tak boleh guna. Sifu dah bayar kan. Tapi kalau nak upgrade ni boleh lah. Tapi Sifu tak upgrade. Contohnya shopping. Shopping ni. So kata nak beli benda ni kan. Sebab tu check out. Dalam sini tuan-tuan. Di butang ini. Butang ini, dia kata sini credit card. Credit card ni termasuklah debit card. Credit card ni termasuklah debit card. Tuan-tuan guna sama. Butang yang sama. Kalau nak guna debit card. Jadi dua-dua. Credit card, debit card boleh. Butang yang ini. Pilihannya tuan-tuan ada pilihan yang kedua. Iaitu cryptocurrency. Jadi kalau nak bayar guna cryptocurrency, pilih yang ini. Kalau nak bayar cara ketiga ialah credit wallet. Ini nampak credit walletnya kerana Sifu ada duit. Sifu ada duit dalam credit wallet. Kalau Sifu tak ada duit dalam credit wallet, ini tak nampak ni. Tidak nampak yang ni. Jadi ada orang nampak, ada orang tak nampak. Yang tak nampak tu tak ada duit dalam credit wallet. Yang nampak yang ada duit dalam credit wallet. Jadi kalau Sifu nak guna cryptocurrency, Sifu tekan yang ni. Jadi bayaran produk ini. Kalau produk lah, kalau tuan-tuan bayar bulanan tu, langganan bulanan lah. Kalau tuan-tuan nak bayar orang nak masuk jadi ahli tu, bayarlah. Dia akan keluar di sini maklumatnya. Jadi di bawah sini tuan-tuan akan tekan yang ni. Petak tu, tekan petak ni. Lepas tu place order. Di sini ada kripto. Tekan butang kripto ni. Tekan butang kripto ini. Di sini ada pilihan tuan-tuan. Pilihan currency. Jadi tuan-tuan nak guna apa? Binance Coin kah, Bitcoin kah, Avalanche. Bitcoin Cash kah, Cardano kah, Dash, macam-macam. Ini semua mata wang kripto ni tuan-tuan. Yang boleh tuan-tuan gunalah dalam live good. Kalau si Sifu Ramlan dia guna Binance Coin. Dia guna Binance Coin sebab dia guna Binance kan. Nampak ni Bitcoin pun boleh. Tuan-tuan nak guna Bitcoin boleh. Yang Sifu guna, kalau Sifu guna ialah ini. Sifu guna USDT Tron. USDT Tron. Ini yang Sifu guna untuk Sifu punya hobi itu. Jadi ini yang Sifu guna. Tapi kalau si Ramlan dia guna yang Binance Coin. Jadi tuan-tuan pilihlah. Tuan-tuan punya duit itu dalam apa? Tuan-tuan punya duit itu dalam apa? Jadi guna duit tuan-tuan yang dalam kripto tu jenis apa? Jadi Sifu punya duit dalam sini, dalam USDT. Jadi Sifu pilih yang ini. So bila kita pilih di sini tuan-tuan, kita tekan yang itu. Contoh, nampak di atas ni tuan-tuan, dia ada tulis sini, kan? Nilainya itu, berapa tadi yang kita beli barang tu kan? Berapa harganya tu dalam USDT. Jadi apa yang kita buat? Kita copy ni. Copy nilai ni. Tuan-tuan tak payah tulis, copy saja. Copy dan paste lah. Jadi yang kita copy nanti kita paste dekat yang tadi itu, dalam exchange tadi itu. Dia minta tadi itu nilai. Dan juga yang kita copy lagi apa? Address ni. Inilah address yang diminta tu. Ni, address ni. Inilah address ini untuk bayar kita punya belian tadi tu. Jadi ini diperlukan tuan-tuan untuk kita masukkan dalam kita punya exchange tadi tu. Lepas kita copy dua benda tu, barulah kita send ini. Jangan tekan send sebelum copy lah tuan. Kena copy semua ni, dah copy dua-dua tu, baru dah selesai tu tuan-tuan send lah. Jangan lupa tekan butang send. Mesti tekan butang send. Sifu tidak tekan sekarang sebab apa? Sifu tidak beli pun. Jadi Sifu cancel lah. Ini nak tunjuk tuan-tuan di mana nak dapatkan address ni. Di sinilah tuan-tuan dapat address. So bila tuan-tuan buat belian tu, tekan butang kripto. Jadi sama aja. Tuan-tuan guna Binance kah, tuan-tuan guna Huobi kah, guna Luno kah. The same thing, ini cara dia. Di sinilah tuan-tuan dapatkan dia punya address. Macam itulah. Lepas tu buka tuan-tuan punya sistem
ibu sawat apa exchange tu kan, sebab Sibu ni kerja telekom dulu kan, kita juga ada bahasa tu kan. Okay, now itu caranya tuan practice benda ni tuan. Kalau tuan-tuan mahir dah guna yang ni, your team will go very fast. Indonesia akan laju, Malaysia akan laju, kan? Singapura laju. Di mana-mana saja tim kita yang pandai guna kripto akan lajulah tim dia. Mesti punya akan laju sebab cepat. Prosesnya akan jadi cepat, tuan-tuan. Jadi belajarlah starting tomorrow. Terutama yang leader. Terutama pemimpin di tempat-tempat masing-masing itu. Tuan-tuan kena tahu ilmu ini. Wajib. Dia jadi fardu kifayah ni. Tidak fardu ain. Dia fardu kifayah. Bermakna dalam satu jemaah tu mesti ada satu orang yang pandai. Kalau semua tak pandai, macam mana? Kan? Macam mana tu kalau semua tak pandai? Kan? Tak boleh lah. Mesti setidaknya ada seorang imam. Ada seorang imam. Imam tu kan pemimpin. Ada seorang imam yang pandai guna kripto itu. Ada seorang pemimpin yang pandai guna kripto itu. Tidak tahu belajar. Starting tomorrow. Dan proses belajar itu exciting. Make your life exciting kan. Bila kita belajar benda yang kita tidak tahu, exciting. Okay, so make your life more exciting lah. So besok belajar semua. Okay, yang leader. Kalau yang bukan leader tak apalah. Yang bukan leader tidak apa, tak payah belajar. Tuan-tuan minta bantuan leader. Siapa leader kau? Minta dia yang belajar, yang leader tu. Jadi nanti engkau tumpang dia punya aktiviti kan. Ada orang nak daftar. Kontak dia, beritahu dia. Jadi dia akan guna kriptonya. Okay? Jadi tidak perlu semua orang tahu. But at least setiap grup dalam dia punya daerah tu mesti ada satu orang yang tahu. Di setiap daerah. Okay? Jadi kalau macam di Batam, dia mesti one person know how to do that. Okay? Di Jawa Barat, kita kena ada satu orang di sana yang tahu guna tu. Kan? Di Banjarmasin kena ada satu orang yang tahu. Di Pontianak kena ada satu orang yang tahu. At least one person. Dalam Pontianak tu. Di Balikpapan kena ada satu orang. Di Makassar kena ada satu orang. Di Jakarta kena ada satu orang. One person. Jadi yang lain tu boleh minta bantuan dia. Yang lain tu menumpang lah. Menumpang kepandaian dia. But somebody must know. Setiap satu daerah tu. Ataupun satu grup. Grup tu. Right? Okay. Any question before we stop? Dah pukul berapa ni? Pukul 11 lah. Ngam-ngam lah. Ngam-ngam jugalah. Okay. Nah, sama juga sendakan. Sendakan one person must know. Okay. Mesti ada orang tahu. Kan? Ini Pulau Banggi saya yang tahu kan. Pulau Banggi. Pulau Banggi tahu. Ramlan kan. Dia di pulau tu. Orang pulau boleh tahu kan. Orang bandar kena tahu lah kan. Orang pulau tahu, orang bandar kena tahu lah. Okay. Orang kota. Orang kota mesti tahu kan. Tak tahu belajar. Ada juga Binance Sipo. Hah? Ada juga. Oh tahu? Tahu? Kalau tahu baguslah. Okay. Good. Kita perlukan orang-orang yang tim-tim kita ni, terutama leader mesti tahu. Okay. Mesti tahu. Oh good. Jadi siapa lagi? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Amalkan tu Amalkan. Nanti Sibu akan buat senarai tu. Siapa yang pandai guna kripto. Sibu buat dalam
dalam kita punya akademi, punya website tu kan. Senarai nama leader-leader yang tahu guna kripto. Nama siapa kan? Tentulah. Saya nak appreciate these people kan. Okey, kalau tak ada soalan kita berhenti di sini tuan-tuan